Innallaha ghafurur rahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man walah. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sihat semua? Alhamdulillah. Hari ni lebih sihat daripada semalam ke hari ni baru nak sihat? Oh, lebih baik daripada semalam lah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita berkongsi tentang sabar. Maka ialah suatu keutamaan ke atas semua sekali untuk memahami dan mohon kepada Allah merezekikan kefahaman itu, dengan berdoa meminta agar Allah melimpahkan sifat-sifat sabar ke atas semua sekali dengan lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, ayat ke-506. Yang kedua ayat ke-126 dalam surah Al-A'raf. Hani kena usaha ya. Hani kena usaha, minta sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Saya insya-Allah tolong sampaikan semata-mata dengan izin Allah Ta'ala. Selebihnya hadirin kena usaha, kerana ianya satu sifat yang terpuji, dan keseluruhan jalan yang hadirin tempuh untuk ke syurga Allah Ta'ala kuncinya adalah kesabaran. Maka kena minta. Boleh ya? Kena minta. Dah ingat kan? Kau macam mana ni? Dah ingat dah? Dah buat catatan doa tadi hadirin selit. Mana-mana daripada doa kita yang sedia ada, selit, masukkan supaya kita Allah rezekikan kesabaran. Baik, secara khusus perbincangan malam ini bagaimana kita nak melihat perkataan sabar ini yang Allah ulang dan ulang beberapa kali di dalam firman-firmannya, sehingga kan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa sabar dan syukur ini, perkataan sabar itu lebih daripada 70 tempat. Dalam kitab Abu Talib Al-Makki Qut Al-Qulub menyatakan bahawa ada yang lebih utama, adakah yang lebih utama daripada sabar, kerana Allah Azza wa Jalla telah menyebut di dalam kitabnya lebih daripada 90 tempat. Kami tidak mengetahui sesuatu yang tidak disebut oleh Allah sebanyak ini kecuali sabar. Dalam perbahasan yang lain, dalam Mu'jam Al-Mufass lil-lafzil Quran, huruf Shad Ba Ra dengan sepenuh pecahan perkataan dia sebut dalam Al-Quran diulang lebih daripada 100 kali. Jadi nak bagi tahu kalimah sabar ini hadirin,
asas yang perlu kita maklum secara terperinci, secara ilmiahnya. Sabara itu daripada tasrif Arabi dalam kaedah nahwu sarah bahasa Arab, tersusun lebih kurang ada 10 tempat yang saya terangkan sepitah lalu. Baik, begini. Sabar ini sifat satu sifat yang ada dalam diri, yang telah pun ada dalam diri hadirin sebelum ini, dengan lafaz sabara dalam fi'il madhi, yakni satu perbuatan yang telah ada pada hadirin yang lepas. Benda ni dah telah buat. Maksudnya sifat sabar ni dah ada dalam diri sebelum ini. Cuma bagaimana hadirin uruskan yang dah ada selama ini, yang telah guna pakai selama ini, wallahu ta'ala alam. Baik, dalam hari ini sifat ini dah ada dalam diri kita hari ini dan akan datang, maka dipanggil fa'il mudhari'. Pada perbuatan hal keadaan hari ini dan akan datang disebut yasbiru. Dah ada ni, sekarang ni dah ada. Akan datang, hadirin nak uruskan supaya berada dalam keadaan sabran, yakni kesabaran dari sudut keupayaan. Sabran dalam kalimah bahasa Arab, dalam susunan dia panggil masdar, yakni sifat itu yang ada pada diri dari sudut keupayaan. Kesabaran itu dari sudut keupayaan, mampu ataupun tidak nak berada dalam sifat sabar. Nanti kita tengok rujukan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian pada individu itu sendiri, hadirin yang ada semua sekali ni, saya tengok secara live ke hak ada sekarang ni, atas perbuatan orang yang sabar itu dipanggil sabirun. Perbuatan dirinya sendiri, perbuatan orang yang menunjukkan kesabaran dia itu dipanggil sabirun. Kemudian yang disabarkan atas sesuatu itu, maf'ulun bih, dipanggil masburun. Yang ni hadirin sepitah lalu sebab ni ada perbahasan yang kita bincang tentang sabar, yang kita maknakan sabar dalam makna yang hadirin buat selama ini ikut cara kita, menyebabkan tak berminat nak mengetahui tentang sabar. Namun bila kita perhatikan dalam ikut kaedah ilmiah dia, ianya perkara yang cukup besar. Maka yang disabarkan atas sesuatu itu, apa dia yang kita sabar dari sudut environment kita, persekitaran kita, yang kita sabarkan atas sesuatu itu, maka dipanggil masburun. Dari sudut perintah disebut isbir. Dalam Al-Quran banyak perkataan isbir, disebut isbir, perintah daripada Allah, sabarlah ke atas kamu. Allah perintah ni, sabarlah, perkataan dia isbir. Baik. Kemudian la tasbir pada perkataan nafi, perkataan nahi, menunjukkan kamu tak sabar pun tak apa. Kalau sabar pun tak ada guna dah. Ada Allah sebut la tasbir, kamu sabar ke tak sabar ke dah tak ada makna dah, tak ada guna dah. Okey, baik. Kemudian masbarun. Masbarun ni hadirin nak bagi tahu dari sudut kaedah bahasa Arab dipanggil isim makan, benda yang melibatkan tempat. Yang hadirin sabar itu pada tempat dia, pada tempat dia. Ada tempat yang mana kita perlukan keupayaan yang tinggi dari sudut sabran itu, ada tempat dia. Kemudian dari sudut misbarun disebut misbarun dari sudut waktu, ada tempat dan ada masa hadirin perlu kepada sabran, kesabaran dari sudut keupayaan. Boleh dah ni? Sepitah lalu, tak apa hadirin boleh catat, alhamdulillah. Tak dapat catat, sekurang-kurangnya kita dapat maklumat apa dia, bahawa perbincangan tentang sabar ini besar. Siap diterangkan ada tempat sabar dan ada masa kita perlu kesabaran. Kemudian dari sudut isim alat, misbarun disebut misbarun,
apakah alat yang hadirin guna untuk mendapat kesabaran itu? Ini dalam kaedah. Ada lagi pecahan dia, tasrif dia lebih besar, banyak lagi lah. Cuma asasnya sekurang-kurangnya ini. Boleh ya? Maka disebut secara tersusunnya dari sudut fi'il madhi, mudhari', masdar, fa'il, maf'ulun bih, amar, la taf'al, isim makan, isim zaman, isim alat, disebut sabara, yasbiru, sabaran, sabirun, masburun, isbiru, la tasbir, masbarun, misbarun. Ini cerita tentang sabar. Okey, baik. Kita tengok dari sudut kalimah yang Allah bagi tahu. Dari sudut perkataan la tasbir, tak perlu sabar, tak ada dah sabar pada masa itu. Bila mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama sahaja kepada kita, sama ada kita gelisah dan mengeluh atau kita bersabar, tiada sebarang jalan bagi kita untuk melepaskan diri daripada azab ini. Ceritanya ahli neraka yang berada dalam neraka yang diazab oleh Allah Ta'ala, bertahan ke tak bertahan, sabar ke tak sabar, tak boleh lari dah. Nah, satu tak ada guna dah, tak ada makna dah sabar, sebab tak boleh lepaskan diri daripada azab Allah Azza wa Jalla. Baik, dari sudut kalimah yang diulang-ulang perkataan sabar pada tempat-tempat lafaz-lafaz yang berbeza dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-126, 127, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Sadaqallahul azim. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan tingkah laku mereka yang ingkar, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan engkau jangan berasa bersepit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Baik, ini bukti yang hadirin perlu meminta kesabaran, yakni sifat ini daripada Allah Azza wa Jalla. Ada berapa lafaz perkataan di sini berkaitan dengan sabar? Ada 4 kalimah. Sabartum lis-sabirin wasbir sabaruka. 4. Pertama nak bagi tahu siapa-siapa yang mendapat suatu ujian daripada seseorang, daripada apa bentuk ujian itu, boleh balas seperti mana yang dia buat. Ikut kaedah boleh, tapi mesti setanding, sama-sama, tak boleh lebih dan jangan melampaui batas. Dia tanpa sedas, hadirin kena tanpa sedas. Boleh tak ni? Tu kaedah asal. Namun wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin, dan jika kamu bersabar maka lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dah berubah. Wala in sabartum, sekiranya kamu itu sabar, maka ianya lebih baik kepada orang-orang yang bersabar. Wasbir, perintah, maka bersabarlah ke atas kamu. Wa ma sabaruka illa billah, kamu tidak akan mendapat sifat sabar ini melainkan pertolongan daripada Allah.
Baik, hadirin semua sekali, termasuk saya yang dapat melalui ujian kehidupan hingga ke hari ini adalah pertolongan daripada Allah kerana adanya keupayaan untuk bersabar. Cuma kita tak sebut sabar. Tak. Kita sebut apa? Kuat dia. Kita sebut apa? Tabah dia. Cekal dia. Semangat dia. Apa lagi? Tak dengar. Maknanya ada sesuatu sehinggalah ada orang melafazkan, kamu tengok dia tu, sabar sungguh dia. Sehinggalah dapat dilihat perbuatan yang dia tunjuk itu ada kesabaran, baru datang orang lain mengisytiharkan dia itu ada kesabaran itu. Ke sini ada yang dah isytihar, saya ni memang sabar orangnya. Ada dah? Kita pakat belajar pula dengan dia. Boleh. Sungguh. Maka sampai kepada boleh diisytiharkan begitu, maka pada orang itu telah mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla untuk mendapat kesabaran. Maka dia mesti ada alat, mesti ada sesuatu yang memupuk, yang membangunkan potensi dia sehingga beroleh kesabaran. Ada alat dipanggil isim alat, benda hak dia boleh buat menyebabkan dia mendapat kesabaran. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman dengan perintah ni, bila kita bincang lebih jauh, sabar ni dalam hukum-hukumnya tertentu. Antara yang boleh disebut sekarang, wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah ke atas dirimu Muhammad bersama mereka yang menyeru kehadap Allah Ta'ala pada siang dan malamnya, yang mengharapkan keredaan Allah. Maka perintah, hadirin duduk semua sekali ni, yang dalam menyeru diri kehadap Allah Azza wa Jalla, perintahnya wasbir. Hadirin kena sabarlah bersama. Contoh, kalau saya sekarang nak menjelang ke isyak saat lagi, saya pun kata wasbir nafsaka ma'al lazi. Semua sekali ikut perintah Allah Ta'ala, kena tahanlah kejap nak tunggu isyak ni. Tahan itu maksudnya sabarlah kan. Tunggulah sekejap. Tunggu itu maksudnya sabarlah, kerana ianya adalah sifat-sifat sabar. Kerana apa? Kerana mengharapkan keredaan Allah. Bil ghada yuridu wajhullah, mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Itu kaedah. Jadi hadirin sanggup tunggu kerana nak mendapatkan keredaan Allah. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah A'rad, wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar itu sebenarnya mengharapkan keredaan daripada Allah Rabbul Alamin. Surah Ar-Ra'd ayat ke-22. Nak bagi tahu apa? Yang hadirin bertahan selama ini dengan kehidupan, dengan ujiannya yang pelbagai itu, maka selama ini kita sebenarnya nak mengharapkan keredaan Allah. Bila kita memaknakan sabar ikut cara kita, maka berat pada kita untuk melaksanakan, menyebabkan kita terlepas dari mendapat keredaan Allah. Hak kita jumpa dalam pertemuan yang sebelum ini, yang kita duk sebut sabar mengikut cara kita itu, sebenarnya kita sedang melepaskan diri daripada keredaan Allah, ianya suatu kerugian. Baik. Kemudian hadirin, dalam perkataan sabran, lafaz sabran yakni keupayaan. Hak ni semua kena maklum. Dari sudut lafaz sabran yakni keupayaan hadirin untuk bersabar pada masa dan pada tempatnya. Hak ni bagaimana hadirin mempraktikkan selama ini, wallah ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Dalam sudut keupayaan. Baik, di mana Allah rakamkan cerita ini? Allah rakamkan cerita ini dalam surah Kahfi.
ada lebih kurang dalam 5 tempat digunakan perkataan sabran. Bila mana Nabi Musa bertemu dengan maka Nabi Musa Nabi Khidir kata apa? Dalam firman Allah Ta'ala, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Di dari sudut lafaz sabran, keupayaan hadirin masing-masing diulang beberapa kali nak bagi tahu kamu tak akan mampu untuk bersabar bersama denganku. Berlaku kemudian Nabi Musa kata apa? Qala satajiduni insyaallahu sabiran. Kataan dia sabiran. Dari sudut orang itu sendiri, atas kalau tadi fa'il, orang yang berkata itu, atas sifat orang itu sabiran. Kemudian berlakulah peristiwa Nabi Khidir kata apa? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lagi-lagi dia ulang. Bukankah sudah aku katakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Keupayaan seseorang untuk bersabar dengan sesuatu isu pada masa dan tempat, ni semua berbeza ni, sebab masing-masing ada situasinya sendiri. Dia ada peristiwanya sendiri, dia ada pengalamannya sendiri, dia ada kejadian-kejadian yang khusus berlaku ke atas dirinya. Maka keupayaan dia bersabar pada masa dan tempat itu, dia menggunakan alat apa? Dia sandaran dia untuk mendapat kesabaran itu. Kemudian diulang lagi pada ayat yang ke-75, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Ulang lagi. Hadirin. Kemudian peristiwa itu terus berjalan. Nabi Khidir kata pula dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat ke-78, qala haza firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah perpisahan di antara aku dengan engkau. Aku akan beri penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadap peristiwa yang berlaku itu. Baik. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka kita pun melihatlah bahawa kalimah-kalimah sabar yang Allah terangkan dan jelaskan dalam Al-Quran ini pada masa dan tempat tertentu mengikut peristiwa-peristiwa Azza wa Jalla, semuanya pertolongan daripada Allah. Maka hadirin semua yang dikasihi Allah, bila kata ianya pertolongan daripada Allah, maka kena minta dengan siapa? Maka kena mintalah dengan Allah. Nak minta yang macam mana? Mengikut apa yang Allah ajarlah, daripada lafaz yang Allah sebut sendiri. Maka baca dalam surah Al-Baqarah tadi dan surah Al-A'raf tadi, baca doa, minta sabar yang bagaimana? Mengikut keperluan hadirin lah. Kita semua kesabaran kita berbeza tau. Kesabaran kita berbeza kerana sesuai dengan keadaan kita. Dia perlu kesabaran dari sudut apa? Menguruskan perniagaan. Kesabaran dari sudut perniagaan lain. Kesabaran dari sudut menguruskan rumah tangga lain. Kesabaran dari menguruskan anak murid sekolah rendah lain. Sabar nak uruskan pelajar ni budak, ada anak kita mengaji Quran ni kan, lain. Cara dia lain, semua caranya lain. Ada yang menguruskan staf lain, ada yang menguruskan sakit masing-masing lain. Beda ni.
Hadirin tak boleh berkongsi sabar yang ada dalam diri bagi kepada orang. Ambillah sabar aku ni bagi kau uruskan. Mungkin tak sesuai, namun dia perlukan kesabaran. Boleh tak ni? Serius nampak malam ni semua ni? Kau malam ni nak bunyi ilmiah lain macam ni kata ni. Tak? Macam masuk universiti ke apa pula ni bahas malam ni. Hadirin, saya sebenarnya begini nak bagi tahu kan. Kalau mengikut apa yang kita belajar dan disiplin saya untuk memahami tentang perkara ini, maka kita ada talaah dia. Kita duduk, kita menulis, kita ambil kitab tu, kita rujuk gini kan. Yang saya usahakan malam ini untuk sampaikan kepada semua sekali, seboleh-bolehnya yang paling mudah. Yang paling mudah untuk bagi tahu supaya tak rasa berat. Dalam cerita tentang sabar ni, berat ni. Orang kata payah, tiba saya pula bahas pula cerita pula macam payah yang kita dah ambil maklumat tu. Rasanya bulan depan tak ada orang dah kot. Tak dia dengar ni nanya ni kata ni Maka semampu yang boleh untuk saya bagi tahu kepada hadirin, perkara ini perbuatan kita, pekerjaan kita, dia memang penolong yang paling hebat. Cuma selama ni kita tidak berbincang secara detail sebegini kan. Mungkin selama ini kita hanya diberitahu apa-apa pun kita kena sabar ya. Sekadar itu sahaja. So, macam mana nak capai? Kita tak pernah dapat maklumat. Macam mana kita nak praktikkan benda ini supaya ia menjadi satu sifat yang sampai Allah sebut sabran itu kamu mampu. Berada dalam kefahaman itulah. Yang duk buat selama ini dah buat, cuma ia tak tercalar, supaya setiap yang kita dah usahakan sabar itu lebih berkualiti. Boleh ya? Maka Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa sifat sabar itu pada badani dari sudut fisik. Pertama ada pada fizikal. Fizikal dari sudut apa tadi? Dari sudut menanggung beban. Kemudian dia berupaya melakukan dari sudut apa? Ibadah tadi. Perbuatan yang kita pun buat. Maka Allah datangkan satu keadaan ruksah. Kita ada keringanan. Kita boleh buat dengan penuh ketabahan. Ketabahan itu menanggung beban itu Allah ringankan. Itulah pertolongan Allah. Kalau kira nak suruh solat 5 waktu ni, agak-agak masing-masing kena piat dulu ke? Kita contohlah sekarang dengan umur kita macam saya, anak 5. Baru ni pergi ke Sarawak bersama dengan bos. Ada 4 orang, bos orang. Saya 4 orang tenaga pengajar. Lepas tu yang menilai kami, bos duduk serumah. Subuh dia pergi ketuk pintu bilik seorang-seorang. Subuh. Dengan umur kita sekarang ni, anak dah 5, anak 3, anak 4, agak-agak kena kejut lagi ke tak? Agak-agak je lah. Awak rasa? Aku kata payah lah kan. Otak dia 5 orang. Imam tak nak lagi dah. Saya tak nak ngelak. Imam kena saya dah. Sampai dia kata apa? Ustaz, naik. Saya komat. Nak tunggu lagi 3 ni, lambat lagi. Kita solat dulu. Komat. Dan 4 orang, bos orang, lagi tak cukup quorum, dia tunggu. Hadirin. Dia tunggu. Sampai cukup semua, baru solat. Subhanallah. Keupayaan dia, ketabahan dia, dan kita ini meraihkan. Kau nak kata apa? Alah, relax lah bos, janganlah nak kejut. Tahulah kami nak bangun sendiri. Nak kata macam tu. Maka keupayaan itu Allah permudahkan. Syukurlah, alhamdulillah. Sakit yang teruk, luka yang menyakitkan, semua ada. Dari sudut kesabaran,
fizikalnya. Kemudian ianya akan menjadi terpuji jika ia sesuai dengan syariat. Hadirin, melalui semua kesabaran fizikal ini mengikut keperluan syariat, laluan syariat, maka ia akan menjadi terpuji. Yang kedua, dari sudut rohani, naluri, tuntutan hawa nafsu, maka ianya tersusunlah dia mentarbiah dari sudut dalaman bagaimana keupayaan sabar kita meluahkan sesuatu itu dari sudut perkataan. Rohani kita tercabar dari sudut mana? Maka sabar dari sudut dalaman, sudut rohani ini, maka kita berperang dengan kehendak hawa nafsu, tabiat yang telah pun ada pada lidah. So, apa yang telah kita biah pada hati, supaya tidak meluahkan dengan mewakilkan lidah, melafazkan perkataan-perkataan sama ada baik ataupun tidak. So, mana kita buat? Itu dari sudut kerohanian kita. Dari sudut akademik, kalau nak bagi tahu, dari sudut maknanya, bahawa sabar itu mengikut Al-Jurjani, maka sabar ialah meninggalkan segala keluh kesah tentang cubaan dan musibah yang menimpa selain kepada Allah semata-mata. Dia tinggalkan keluh kesah, dia tidak merungut dengan kesakitan itu, sehingga orang kata kalau sakit disebut apa? Hadirin semua ada pengalaman sakit tak? Sebut apa? Sabar itu sendiri. Al-Junaidi berkata sabar ialah menelan kepahitan tanpa bermasam muka. Menelan setiap daripada kepahitan kehidupan itu tanpa bermasam muka. Hadirin pernah makan ubat? Hadirin tahulah ubat kalau pahit muka macam mana. Sekarang makan ubat yang pahit senyum je. Gitulah. Ibrahim Al-Khawwas berkata yang dimaksudkan dengan sabar ialah istiqamah terhadap hukum-hukum yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar ini yang dimaknakan oleh ilmuwan Islam dan para sufi. Berkata sabar ialah tetap bersama Allah. Bila Allah Ta'ala berfirman Innallah ma'as sabirin, Allah bersama, ma'a itu bersama, maka orang yang mempunyai kesabaran yang baik, dia tetap bersama Allah, takdir yang telah ditentukan ke atasnya. Itu maksud keupayaan. Atas sebab sabran ya, keupayaan seseorang itu untuk menanggung, maka tidak menentang takdir yang telah ditentukan ke atasnya. Maka hadirin telah melalui perjalanan kehidupan dengan ketentuan Allah Ta'ala, berasa macam mana? Menentang ke tidak? Sekiranya kita menentang, kita ada protes, kita telah pun mencuri. Raghib Al-Asfahani berkata sabar ialah menahan diri menurut apa yang diharuskan oleh akal dan syariat. Sabar menahan diri menurut apa yang diharuskan oleh akal dan syariat. Ditimpa apa bentuk musibah, baik je dia, okey je. Yang ini menepati dengan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaba li amril mu'min, amat pelik, amat takjub, amat hebat atas perbuatan semua perbuatan orang-orang yang beriman. Yang benar dia beriman, keseluruhan isu yang berlaku ke atas diri dia lahu khairan, semua baik belaka, baik semua. Perkara ini illa lil mu'minin,
ada keupayaan untuk melalui semua keadaan, sama ada dapat nikmat, sama ada dapat musibah, kesemuanya adalah baik. Semua ini tidak akan mampu dilalui melainkan dia itu benar-benar beriman. Musibah itu dengan baik, maka dia bersabar dengan musibah, padanya musibah itu juga baik ke atas dirinya. Tu hadirin. Baik, sekarang orang kalau ditimpa musibah dia sebut apa? Innalillah tu satu. Tu dah dapat kesedaran tu, faham dah tu. Namun kalau orang tak faham, dia sebut apa kalau kena musibah? Antara ayat popular disebut apa? Kenapa aku? Kenapalah aku kena musibah begini kan? Setengah daripada setengah. Kenapa aku? Saya dah begini, kenapa aku? Baik, ada ni pernah dengar tak? Orang itu setelah dia telah diuji dengan musibah, kemudian Allah lepaskan dia daripada musibah, dapat nikmat pula. Dapat nikmat yang hebat. Ada pernah dia dengar? Kenapalah aku dapat nikmat ni? Kalau dia kaya, kenapalah aku kaya ni? Pernah dengar? Nak cerita kita kan, bila dapat musibah mula mengungut dan bagai-bagai lah. Bila dapat nikmat tak ada pula benar-benar beriman. Bila dapat musibah dia terima dan dia berkata musibah itu baik ke atas diriku. Bila dia dapat nikmat ini juga baik ke atas diriku, aku syukur. Kalau tak, macam-macam lah kita boleh dengar. Memang apa yang saya kongsikan ini antaranya memang pernah mendengar. Dia berkata kenapa dia kena juga kanser paru-paru, sedangkan dia ini hampir kepada vegetarian. Dia banyak memakan sayur-sayuran. Penutup suatu ziarah dia, saya bisik kat telinga, kata abang, maafkanlah semua. Pertama bang, maafkan semua sekali. Panggil abang lah sebab sahabat kita kan. Maafkan semua sekali bang. Anak, isteri, apa semua, maafkan semua. Kedua, abang terimalah semua ini memang dalam peraturan Allah Azza wa Jalla. Terimalah dengan berlapang dada. Apa pun yang telah kita lalui selama ini, maka abang lapang dada terima. Dia masuk umrah dengan saya, kita bawa dan kita bercerita dalam tempoh umrah itu, bercerita banyak. Lepas pada umrah itu, lama selepas tu dia Allah uji ahli keluarga, cakap je kat dia, insya-Allah dia boleh mendengar walaupun tak menjawab. Lepas bagi tahu, minta supaya dia maafkan, terima apa semua sekali. Dan saya juga abang, salah silap saya minta maaf apa semua, siap. Lepas tu balik. Dalam perjalanan balik, dapat call, meninggal. Dalam perjalanan balik dapat maklum, dah meninggal. Lepas isyak. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka seluruh daripada perjalanan ini Allah bagi tahu dan Rasul bagi tahu, ianya adalah untuk melihat cara kita pada masa dan tempat, bagaimana keupayaan kita berhadapan dengan setiap daripada yang Allah telah tentukan. Ya? Maka kita bila dah dapat maklumat, belajar bagaimana cara untuk menguruskan. Sebelum dapat, kita kena tahu dulu. Selama ni memang benda ni dah ada, semua dah ada dah. Kan dah ulang, dah sebut banyak kali dah. Dah ada dah pun. Hari ini kita bincang perkara ini supaya yang sabar yang ada dalam diri kita ini menjadi bertambah baik. Tak adalah semua sekali apa yang usaha kita untuk ke syurga Allah Ta'ala, mesti perlukan kesabaran. Daripada jalan mana hadirin dapat ke syurga Allah Ta'ala, siapa pun tak tahu. Mungkin di antara semua yang ada ini, jalan dia ke syurga melalui infak dia. Sama ada dia bagi secara tersembunyi atau terang-terangan. Mungkin di antara kita ni ada laluan jihad dia, dakwah dia. Mungkin ada di antara kita ini amal soleh dia. Mungkin ada di antara kita dari sudut dia membantu orang, jaga anak yatim,
Wallah ta'ala alam, sebab jalan kita ke syurga Allah Ta'ala semuanya berbeza. Semuanya berbeza, dan setiap laluan yang berbeza itu perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Maka kesabaran yang bagaimana? Ianya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan yang paling utama, saya nak bagi tahu, nak ulang lagi sekali, kesabaran setiap hari kata daripada kita berbeza, maka mintalah dengan Allah Ta'ala agar mendapat sifat ini. Keperluan kita semua berbeza. Dengan apa-apa tadi? Rabbana, Alhamdulillah, ingat dah tu. Ingat dah tak? Ingat. Sebut baik-baik. Hadirin semua ini kasih Allah Ta'ala. Maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, sesiapa yang ditimpa sesuatu musibah, walaupun ia tidak mengeluh tetapi sifatnya berubah daripada kebiasaan, maka itu adalah tanda ia tidak redha dengan apa yang menimpanya. Nak bagi tahu sampai satu peringkat dalam memahami sifat sabar ini, berubah sikap pun seolah dia dah pun boleh nyatakan dia tak redha. Cuma kita kena maklum, semua sekali termasuk saya, kita ada kelemahan diri. Atas kelemahan diri inilah kita mohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Azan. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan, dan juga sewaktu dalam pertempuran. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang yang berada dalam sifat-sifat orang yang benar dari sudut keimanannya, dari sudut mengerjakan kebajikannya,
Mereka itulah wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari sudut ketahanan, keupayaan, dari sudut fizikalnya dia ada kesabaran, dari sudut dalamannya dia ada kesabaran, menahan kemarahan, dari sudut beremosi dia ada kesabaran, dari sudut apa? Kezuhudan dia, lemah lembut dia. Okey, baik. Jadi semasa sempit, masa kesempitan, masa kesakitan, tertonjol dari sudut kesabaran dia itu, maka pembahagian sabar yang yang akan dibincangkan nanti, yakni seseorang sekiranya melihat lafaz sabar semata-mata, sekiranya semua sekali ini melihat sabar itu pada lafaznya semata-mata, maka akan menyangka bahawa perkara tersebut berlainan pemahaman dan hakikatnya. Sesiapa yang melihat sabar pada lafaznya, pada lafaz yang hadirin sebut, sabarlah, dia akan menyangka bahawa perkara tersebut berlainan pemahaman dan hakikatnya. Fahamnya jadi lain lah pada lafaz. Boleh tak ni? Siapa yang tengok sabar ni, nak cerita tentang sabar, tengok pada lafaz hak dia sebut tu, hak kita bincang daripada awal-awal lagi. Sabarlah, kok ia pun sabarlah, sabar-sabarlah. Kalau makna kan ambil daripada lafaz itu, maka pemahaman orang tentang sabar tak ada guna pun kau sabar. Jadi cerita tentang sabar ni tak ada bawa makna yang baik dah. Kali sudut cara lafaznya begitu. Jadi hakikat sabar tak ada apa-apalah. Salahnya gitu. Salah. Namun bagi orang yang menuju jalan yang lurus dan mendapat petunjuk daripada Allah, dia akan meneliti makna terlebih dahulu, kemudian hakikat dan lafaznya. Kerana nama itu akan menunjukkan kepada makna. Bila dia ada dalam laluan yang lurus, mendapat pertolongan Allah, difahamkan tentang sabar, maka dia akan meneliti pada makna tu dahulu. Makna sabar ni apa? Tadilah sabron, sabara, yasbiru, isbir. Makna kepada sabar itu sendiri yang Allah boleh jamin kepadanya syurga apa? Hakikatnya apa? Maka saat itulah dia mula memahami, dia mendapat pertolongan, maka ia berada dalam satu jalan yang lurus. Maka setiap daripada makna asal itu yang perlu dipahami, kerana lafaz akan mengikuti. Bila kita faham makna dia, bila memahami kepada makna asal dia, hakikat dia, maka lafaz akan mengikuti. Bila hadirin dah faham sabar itu apa, maka saat nak sebut sabar, maka dia faham dia perlu kepada kesabaran. Dia tak mudah nak bagi kat orang, jumpa kata tengok orang ditimpa satu musibah, dia faham dah kalau dia sebut sabar kepada orang yang saat ditimpa musibah, dia tak faham tentang sabar, silap-silap dia kena marah. Contoh yang telah saya sebutlah, kita pergi kata sabar ya, sedaplah kau suruh aku sabar, kau tak kena tak apa, kena kat kau nanti kau tahulah. Bila orang itu tak faham dari sudut makna, tapi bila dia dah mula faham, contohlah semua ni dah ada pendedahan kan, kemudian hadirin pun hadir ni, ada antara dengar cerita sahabat kita sakit, dah pun dengar sedikit maklumat tentang sabar, pergi jumpa dengan dia, hadirin pun sebut, harapnya kamu sabar ya. Dia pun faham dah sebab mendengar dah maklumat tentang sabar. Ya, dia boleh terima dah sebab dia faham makna. Jadi lafaz itu akan mengikuti dengan baik lah. Tapi kalau tak faham makna, sebut perkataan lafaz sabar itu, kena marah lah. Boleh tak ingat ni? Boleh tak? Maka hadirin kena maknakan sabar itu mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, kataan para ilmuwan, supaya kita benar-benar beroleh pemahaman tentang sabar, kerana Allah menawarkan tempat yang terbaik, uqbadar, tempat yang terbaik
di syurga Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita bincangkan lagi bagaimana sifat ini ada pada manusia dan bagaimana cara untuk kita menguruskannya pula. Boleh ya? Barakallahu fikum jami'a. Allah berkati ke atas semua sekali. Wa anzil ala qulubina sakinatan. Allah menurunkan dalam hati ke semua sekali ketenangan. Wahdina ila siratikal mustaqim. Allah pandu kita ke atas jalan-jalan yang terbaik untuk menuju ke syurga Allah dan redha Allah. Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah kami semua ke atas kami sifat-sifat sabar. Wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah limpahkanlah ke atas kami sifat-sifat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matilah kami semua dalam keadaan agama